Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi malam ni, okay, sorry. Malam ni dah lewat dah. Okay, so daripada pagi lagi sebenarnya jadual saya memang pack. Okay, daripada sebelum subuh lagi sampai sekarang. So, saya baru habis satu session coaching. Okay, baru selesai. Jadi seperti yang saya janji, saya nak buat juga live sekejap ni. So, yang mana dah tidur, tak apa. Anda boleh tengok live ini pada pagi esok nanti. Alright? Sebab saya tahu nanti bila saya tengok the next morning, memang ramai sangat yang akan, view akan naik. Okay, so saya nak buat sedikit perkongsian ni. Sebab saya tahu ramai sangat yang sebenarnya PM kata nak masuk close group ni. Okay, sabar, bawa bertenang. Saya tengah restructure semua ni dan akan umumkan. Okay, tapi semua macam nak masukkan. Okay, saya cuma nak bagi tahu. Hari ni saya nak kongsi dua perkara yang mana akan menjadi asas dan tunjang kot lah dalam kita punya close group secret nanti, yang mana saya nak bimbing kumpulan tertentu ini yang betul-betul dia serius. Bukan kata saya nak pilih kasih ke apa, yang saya nak yang betul-betul serius, yang nak ubah. Okay, so ada dua benda yang saya nak kongsi hari ni. First, yang saya cakap tadi, berjaya dalam santai dan dalam masa yang sama, musibah sebab Allah sayang. Okay, jadi saya nak beritahu dulu. Sebab ramai orang sebenarnya bila dia tengok muka saya, dia rasa macam, okay, nak tanya Liana rahsia apa nak sihatkan. Jadi, saya nak bagi tahu terus. Sebenarnya, anda kena tahu satu point dulu saya nak cakap. Hari ini, badan kita yang jadi rosak dan tak sihat ini, dia berpunca daripada kebanyakannya is from makanan yang anda amal. And juga ramai orang cakap is from the lifestyle. Maksudnya dia cakap sebab tak cukup tidur, sebab penat, sebab stres, sebab pemakanan. Okay, perasan tak? Okay, perasan tak? Bila orang cakap tak sihat kan, ada masalah stroke, ada masalah jantung kan, selalu you tengok orang WhatsApp, orang PM, alamak dia ni dah jadi arwah dah. Sebab apa? Baru usia 40 lebih. So bila tengok balik, alamak dia ni stres, dia ni tengah tension kan. So lead to penyakit. Dia ni tiba-tiba okay, nampak jaga makan, tiba-tiba kanser paru-paru lah apa kan, tak isap rokok pun. So saya nak kongsi kepada anda, ramai orang dalam sudut bila kena penyakit kronik ni, dia rasa macam dia cuba nak cari punca. Jadi dia merasakan bahawa punca jadi penyakit ni berasal daripada lifestyle. Jadi kebanyakannya doktor-doktor dia akan cakap apa? Okey, anda semua kena ubah lifestyle. Maksudnya kena pergi berjogging, beriadah, kena tidur cukup, kena minum air cukup. Ni saya nak bagi tahu kepada anda semua. Tahu tak? Ni saya nak cakap. Untuk pengetahuan anda, saya dah bagi tahu dah. Kebanyakan orang dia tak sedar elemen yang penting, yang especially the dua elemen lagi yang penting ni, okay, yang saya nak cakap, iaitu elemen kita punya hubungan dengan orang. Di sini saya nak spesifikkan teruslah, senang cerita. Maksudnya hubungan kekeluargaan dan juga yang elemen kedua ialah financial problem lah, senang cerita. Financial problem. Dua elemen ini juga sama teruk dalam contribute, dalam menyumbangkan kepada masalah anda dapat penyakit kolesterol tinggi dan sebagainya. Ini nak cerita pada anda. Maksudnya apa? Maksudnya, you tak dapat jiwa yang dibajai. Nampak tak? Ini memang istimewa sangat. So, tengok So, benda ni yang you rasa macam, pasangan aku ni dah tak sayang aku macam dulu. Pasangan aku ni tak concern pasal aku. Aku ni dah penat dah kerja. Aku ni dah letih dah stres dah cari duit. Tapi balik, pasangan aku tak layan pun aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay, aku dah contribute dah pada family aku, tapi pasangan aku tak layan pun, tak appreciate pun aku. Subhanallah, pengorbanan yang aku buat ni. Nampak tak? So saya nak cakap benda-benda ini semua yang datang ni boleh berpunca daripada kita punya badan yang rosak akibat pemakanan. Jadi anda nampak tak? It's like macam which come first? Yang mana datang dulu? Kita tak sihat secara
spiritual ni yang menyebabkan kita tak jaga makan, atau tak jaga makan menyebabkan benda ni terjadi. So saya boleh cakap kedua-duanya macam datang dulu. Boleh tak saya nak cakap macam tu? So kebanyakannya apabila dia dah tercetus satu kitaran ini, contoh, dia berada dalam kitaran masalah keuangan, hutang tak boleh settle, tak happy dalam tempat kerja, buat-buat usaha pun masih tak dapat hasil. Lepas tu dia rasa pasangan dia macam tak appreciate dia tak happy dengan pasangan dia. Dia dah kahwin lama, makin tahun makin tak ada dah romantik tu, mesra tu dah tak ada. Okay, benda ini semua akan menyebabkan dia rasa macam tak gembira, dia rasa macam tak ada mood, dia rasa tak semangat. So bila you rasa macam tu, adakah you akan berusaha untuk menyuburkan diri you? Sebab you dah rasa macam, aku ni tak ada makna dah. Aku ni macam, aku tak ada value dah. Aku tak ada nilai dah di mata orang yang aku sayang. Aku dah rasa macam, aku dah tak berguna dah. Aku macam, kalau aku tak ada pun dah tak ada makna dah. So when you have this kind of feelings, saya nak tanya satu soalan. Adakah anda akan berusaha, berjihad untuk memastikan bahawa sel-sel badan you berfungsi dengan istimewa? Adakah you akan pastikan bahawa tenaga you berada dalam level yang mantap? Adakah you akan pastikan you jaga stamina sebab you nak kena contribute pada your family? You nak kena pastikan bahawa you ada masa nak mengajar dia, you ada masa nak fokus kepada dia. Sebab you balik kerja ni, you nak ada satu daya fokus, you nak ada daya mental yang tajam sebab you nak entertain you punya anak. Sebab you imagine dah kita kerja seharian dekat tempat luar dengan hadapi jalan jam lagi. Can you imagine that by that time you sampai rumah, apa you punya perasaan pada ketika itu? You rasa macam mana? You rasa just, aku nak buka baju, aku nak mandi, solat, aku nak terus tidur. So, ada tak masa you nak membajai jiwa-jiwa yang ada dekat atas rumah lagi, nak discussion lagi dengan pasangan kita, nak chit-chatting lagi dengan pasangan kita, just like you chit-chatting masa you tengah falling in love? Ada tak? So, you rasa macam, tak ada masa dah nak chatting-chatting macam ni. Tidurlah dulu, rugi nanti tak tidur. Can you imagine that? Because why? Because you just don't fight for that stamina untuk bajai these things yang anda tak sedar. This particular baja jiwa lah yang akan menyebabkan you pertahankan you punya sel dalam badan. Senang cerita lah, bukan nak pertahankan kesihatan, saya cakap pertahankan sel. Because cell is like, orang cakap orang kata unit asas. The unit asas kepada kehidupan is the cell, right? So that means you are, orang kata, recovering the whole cell yang ada dalam badan you. So, can you imagine that? Jadi, saya nak bagi tahu, saya teaser lagi, saya sharing lagi. So, macam tak sabar pula korang nak masuk group kan, bawa bertenang. So, saya rasa macam, this year, I'm just going to make something lebih advance. Sebab the previous 3-4 tahun lepas, I've been, orang kata, focusing too much on, saya rasa, scientific parts. But I rasa is good in the sense that saya faham lah biochemistry, orang kata dengan mitochondria, how it works. Orang kata dengan kita dengan goal dengan all this organelle of the cells. Tak nak sebut nanti pula, nanti korang confuse jadi banyak kan. All the organelle cell inside your body, the nucleus, the DNA, the ribosome lah, benda-benda yang macam sel-sel inside. Macam saya fokus lalu banyak dengan belajar pasal statin lah, belajar pasal allopurinol lah, belajar pasal, orang kata, epithelial cell lah, belajar pasal darah lah, belajar pasal nak baca result darah orang lah, apa semua kan. Saya rasa macam saya fokus too much on the science part. But dalam masa 3-4 tahun yang kebelakangan ni, yang saya fokus terlalu tinggi ni, dalam masa yang sama saya rasa I keep on questioning myself, trying to find a solution, trying to find answers. Orang kata nak cari jawapan. Ya Allah, kenapalah orang ini dia macam teruknya dia punya condition datang jumpa saya. Ya Allah, apa yang terjadi? Dia ni dah follow Dr. N, dah follow Dr. J, dah follow Dr. B, dah follow Dr. ni. So dah follow ramai doktor, and these doctors are all super good punya specialist yang experience kaji pemakanan, yang orang kata background yang banyak, follower yang ramai, ilmu tips yang banyak.
Subhanallah, kenapa dia masih lagi datang pada saya dengan keadaan keputusan darah kronik, berat badan makin naik, stress level makin tinggi, sampai develop anxiety, sampai develop GERD, sampai bypass, sampai tak boleh bernafas, sampai kena pakai mesin. So I telling myself, one thing that I know for sure, saya cakap apa? Saya kata puan, saya kata kak, saya kata abang, okay, tengok result darah ni, saya rasa dah dengar banyak talk, dah tengok banyak tips, pantang dah banyak buat, tapi still tak boleh lose weight lagi, still tak boleh improve lagi dosage ubat. Jadi saya cakap dekat diri saya, these people mesti ada masalah something yang tersekat, yang mana I think I have got to bangkit this year 2021 to include, to equip the science part yang kata with the elements yang mana melibatkan amalan yang tak boleh prove with scientific, and also the little soul, orang kata jiwa, emosi, yang mana elemen ini boleh, orang kata, boost the recovery. Jadi, of course, yang part makan tu kena datang dulu lah, faham tak? Part makan dah kena datang dulu. Dan saya plan ya, dalam group yang tertutup ni, saya nak share lagi, so that I can see what I want, where I want to go lah. Sebenarnya saya nak buat perkongsian ni. Jadi, sebab there's so many things, saya nak pastikan bahawa saya on track. So, saya nak kekalkan dengan, tagline. Saya nak kekalkan dengan, orang kata, konsep yang jelas untuk 2021 ni, untuk grup tertutup ni. Okay, saya nak make sure anda semua tahu apa yang saya nak buat, so that you all rasa, okay, am I the right person to join this thing? Perlu tak saya? Sebab saya tak nak simply, saya dah cakap, kita akan select SRA. So, untuk mereka yang rasa macam dia rasa macam dah lose hope, dia rasa macam dia tak ada potential, dia rasa diri dia macam was-was dalam diri dia, dia nak berhenti ubat pun dia rasa macam tak yakin, dia rasa macam tak yakin dia boleh sembuh. Can you imagine that feeling? You rasa macam, boleh ke aku berhenti ubat? Boleh ke aku recover balik darah tinggi aku? Aku dah makan ubat 6 tahun. Aku dah makan ubat 16 tahun. Boleh berhenti ke? Keputusan darah boleh elok tak? Ini adalah kumpulan pertama yang saya rasa saya nak bagi priority untuk mereka bangkit dan sedar bahawa Allah SWT Maha Besar dan dia boleh twist benda apa jua. Jadi pentingnya anda ada satu tahap keimanan yang luar biasa untuk percaya bahawa yes, I will be able to recover from this. Saya akan improve balik saya punya hubungan saya dengan pasangan saya. Selama ini saya tak pernah maafkan pasangan saya. Saya rasa macam berdendam lagi. Saya rasa saya tak nak serve dah pasangan saya. Saya rasa macam tak berbaloi serve diorang. So all these bad feelings yang you all ada dalam diri you, yang menyebabkan hubungan kekeluargaan makin lama, makin jauh. Jadi macam tak ada happiness. Masa dengan keluarga masih kurang. Jadi you tak spend the good quality time with the family. Nampak tak? Nak tunggu time pergi piknik ke? Nak tunggu time pergi pantai ke? Kan takkanlah hari-hari dekat rumah you all menghadap pasangan. You rasa macam bosan menghadap pasangan yang sama, menghadap muka yang sama, menghadap orang yang sama. You rasa boring with your whole life, pagi sampai ke petang tak ada perancangan. And then you rasa macam you tak nak jumpa siapa-siapa kan? So, all these things saya plan nak wrap up ya kepada nanti close group untuk siapa yang nak masuk ni, especially group yang orang macam ni lah. Dia tak yakin, dia rasa macam impossible dah, okay? Dan kemudiannya mereka-mereka yang nak add on science part untuk settle ni masalah darah tinggi, masalah kolesterol, masalah jantung, masalah gemuk yang tak settle-settle, especially yang warga yang nak close tu warga emas. Yang muda-muda ni saya tahulah cepat kurus, tak apa, tak ada masalah. Korang exercise 2-3 hari pun dah kurus. Ini yang umur 45 ke atas ni, yang buat apa-apa pun dah tak kurus-kurus, makin gemuk. So all this ada group of people yang saya nak bantu dahulu, yang rasa macam dah tak ada harapan dah nak kurus. Dia rasa macam dia akan mati dalam keadaan gemuk dah. Okay, so these are the people yang saya nak bantu dulu. Termasuklah
termasuklah mereka-mereka yang rasa macam asyik duit tak cukup je. Ini masalah dia. Ni masalah dia yang dia tak faham. Sama dia rasa diri dia tak serve, diri dia tak ada orang serve dia, dia rasa dia tak nak serve orang. Dia rasa macam dia tak ada duit, dia rasa dia tak nak bagi duit dekat orang. Ini masalah dia. Jadi dia akan create orang kata the very bad cycle, orang kata the unwanted cycles dalam hidup dia yang menyebabkan dia hidup dalam kitaran begitu, dalam kitaran yang tidak bagus. Dia hidup berada dalam kitaran tu. So this are the time, orang kata tahun ini kita akan pecahkan kitaran ini. Tapi of course saya tahu tak semua orang yang akan dipilih, because bukan saya. Sebab saya rasa benda ini ialah Allah akan pilih kita atau tidak. Sebab kerja saya dah berikrar, saya dah, orang kata, dah buat macam sign agreement dah dengan Allah SWT, macam sort of like that. That saya rasa saya nak submit diri saya nak korban diri saya nak korban segala masa saya, kudrat, tenaga dan segala-galanya untuk membangkitkan, membantu orang di luar sana, especially ladies out there, suami-suami yang rasa macam dah buntu, dah asyik berdepan, asyik kena depends on rokok, kopi, ubat tahan sakit. So these people, yang saya rasa saya really give priority to these people. Walaupun kalau orang tanya, dia ni qualification apa? Qualification counselor ke? Qualification apa? Pakar motivasi dunia ke? Saya rasa taklah, saya cuma orang biasa saja. Okay, saya tak adalah macam special sangat pun. Tapi Alhamdulillah, saya sentiasa tak putus-putuslah saya berdoa semoga saya boleh membangkitkan. Okay, because saya rasa, kenapa saya nak buat macam ni? Sebab saya rasa ini adalah satu kebahagiaan saya. So kalau saya dapat bantu orang bangkit, saya dapat, orang kata, tukar mentaliti orang yang dia rasa benda ni tak ada dia rasa mustahil untuk sembuh, tapi dia boleh tukar jadi dia rasa no, saya possible, saya sembuh. Saya rasa sangat bahagia. Can you imagine? This is my kebahagiaan. So nak buat macam mana kan, ini kebahagiaan saya. Okay, so saya akan try my best for this coming group. Nanti saya akan buat Google Form. Okay, tengok saya nak cakap dulu. Saya akan buat Google Form link. So, saya akan bagi masa mungkin 2 hari untuk anda klik Google Form nanti dekat Facebook. So, anda akan isi Google Form. Tapi, saya nak cakap Google Form yang diisi dengan tak lengkap, memang saya tak akan tengok terus. Atau diisi dengan cara yang saya boleh baca that you are not serious untuk memecahkan kitaran 2021 ini. Okay, you can attend kelas internet ke, kelas apa ke, kelas FBX ke, kelas keuangan ke, kelas apa jua sekalipun. Saya nak bagi tahu you tak akan ke mana-mana kalau banyak lagi elemen yang tersekat ni, saya nak cakap. So these are the things yang saya memang nak bangkitkan kumpulan-kumpulan ini yang saya rasa dah sampai masa lah 2021 ni. So pastikan Google Form nanti yang saya akan bagi link, saya akan letak dekat Facebook nanti. Saya nak tengok cara anda mengisi. Adakah anda betul-betul benar-benar daripada sudut hati dalam? Sebab saya dah cakap dah, macam mana kita nak pastikan Allah pilih kita sebagai orang yang menerima al-hikmah adalah kita kena mula dengan berdoa. So kalau you just isi borang, saya tengok you punya niat ni macam you tak ada pun macam serius dalam you berdoa untuk dapat perubahan. Macam mana Allah nak pilih you untuk mendapat cetusan ilham, al-hikmah, kekuatan daripada something else ini? Betul tak? So insyaAllah saya akan bagi Google Form, you all isi elok-elok. Okay, dan saya akan dengan bantuan daripada grup apa semua, kita orang akan saring satu-satu dan kita akan bagi link. Okay, so that you all can click dan akan masuk ke dalam close Facebook group. So close Facebook group ni you all yang tak masuk tak akan jumpa. Sebab saya akan setting dia menjadi private. Sebab saya tak nak macam caca marba lah grup ni. Sebab apa? Sebab apa saya buat grup tertutup? Sebab saya nak pastikan saya boleh bercakap
orang kata all out. Senang kan? Tak payah nak tapis-tapis pelik-pelik kan? So saya nak cakap all out, saya nak cakap betul-betul daripada hati dalam. Saya nak bagi anda rasa sesuatu yang macam luar biasa. Jadi saya rasa saya kena buat close group ini. Okay, so whoever yang rasa nak dapatkan pengalaman ini, jadi kita ni lah. Jadi sebenarnya yang dalam live ni, yang dalam live anda tengok yang saya tengah live banyak ni, sebenarnya ada lagi sudut, satu lagi side, okay, yang mungkin anda tak pernah tengok lagi. Macam mana, okay, saya bangkitkan kawan-kawan semua ni kan. So, insyaAllah, okay, saya akan buat this particular close Facebook group. Okay, dan sebelum tidur, okay, niat terus, bangkit pagi esok. Kita nak bangkit awal. Kita nak mulakan hari kita dengan penuh keajaiban. Dan kita akan mulakan hari kita dengan amalan yang berbeza. Okay? So, saya akan jumpa anda nanti insyaAllah. Alright? Dan saya nak ucap terima kasih kepada semua yang support saya from day one. I love you all. You all are awesome. Okay? You all are great. Okay? Dan saya tak sabar nak pancarkan, orang kata, gelombang sinar. The unstoppable feeling of you nak recover from inside out. From spiritual, from physical point of view. So saya just can't wait for that. Okay? And saya rasa anda adalah orang yang pasti Allah akan pilih. Sebab Allah sangat sayang anda. That's why Allah turunkan musibah itu untuk menunjukkan kepada anda bahawa betapa Allah sayangnya anda. Sebab dia bagi musibah itu kepada anda. Sebab dia nak stop anda untuk anda lebih parah lagi. Jadi Allah bagi musibah ini pada diri kita kan, supaya kita tak angkuh, supaya kita tak sombong, supaya kita tone down diri kita, supaya kita mohon, minta, dan kita menjadi hamba yang betul-betul hamba. Alright? So I love you all. Okay? Dan saya tahu Allah sangat sayang pada anda semua. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.